sungaimu, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. 我们邀请米哥传道来传达上帝的话语，有苏彩梅姐妹来翻译。 Kita akan mempersiapkan penginjil Mika akan menyampaikan firman Tuhan dan akan diterjemahkan oleh Ibu Husu Caime. Kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们平安， Apa kabar saudara? 你们好吗？ Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 在我们还没有听神的话语，我们先就祷告。 Penuhilah hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itulah yang menjadi penopang di dalam hidup kami, di dalam kami menjalani panggilan Tuhan sebagai murid di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berfirmanlah pada setiap kami, karena kami siap mendengar dan menerima firman-Mu. Terlebih kami mau belajar menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkati dan pimpinlah kedua hamba-Mu ini di dalam menyampaikan firman Tuhan, juga setiap kami yang akan mendengarnya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan dari Yakobus 1 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-27. 今天的这个信息是根据雅各书第1章19到27节。 Hari ini kita akan membacanya di dalam dua bahasa. 我们要用2种语言来读。 Tetapi ayat 19 hingga ayat yang ke-22 saya yang akan memimpin di dalam bahasa Indonesia untuk membacanya. 就是在19到22节是传道用印尼语来带领我们一起来读。 Sedangkan ayat yang ke-23 hingga ayat yang terakhir di 27 akan dibacakan oleh di dalam bahasa Mandarin. 23到27节是用中文来读。 Yakobus 1 ayat 19 berbunyi demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. 第23节，因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。唯有详细查看那全被使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。若有人自以为虔诚，却不垒住他的舌头，凡欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾污、不沾染世俗。 Ya, sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini, saudara. 我们的读经就到这里。 Saudara, di depan kita terlihat ada gambar karikatur. 在我们的前面有这个漫画。 Bagaimana tanggapan kita ketika kita melihat gambar yang ada di depan? 如果当我们看到这个漫画的时候，我们有什么反应呢？ Mungkin sebagian kita akan melihatnya dengan biasa saja. 可能我们有一些人觉得这是很正常， Atau sebagian juga dari kita akan melihatnya bahwa gambar ini lucu kelihatannya. 可能有的人看这个图画很有趣。 Tapi pernahkah kita membayangkan jika gambar karikatur ini ternyata ada di hadapan kita hari ini? 如果我们有想过吗？如果这样的图案这个画像突然间出现在我们的面前， Jika hal ini terjadi, mungkin kita akan merasa takut. 如果真的是这样的话，我们会感到害怕。
Bahkan kita juga akan merasa aneh, bukan? 而且我们会感到很怪异。 Lantas, pernahkah kita terbesit di dalam pikiran kita? 而在我们脑海里面，是否有想过， Gambar karikatur yang ada di depan ini jangan-jangan mewakili kehidupan spiritualitas kita hari ini. 就是这个漫画的这个形象，会不会可能就是代表我们今天的这个灵性的形象？ Saudara John Carson pernah mengatakan bahwa masalah orang Kristen dalam gereja adalah mereka telah menjadi penonton yang hanya ingin menikmati. 对，周肯森他曾经说过，教会中的问题就是基督徒他们成了只想享受和聆听神话语的观众， Dan mereka hanya ingin mendengarkan firman Tuhan. 而他们只要单单的来听神的话语。 Kepala mereka seakan-akan dipenuhi dengan pengetahuan dan fakta Alkitabiah. 就是他们的脑袋里面就是已经装满了这个知识，还有这个圣经的一些真理。 Tapi masalahnya mereka mengabaikannya untuk menerapkannya dalam kehidupannya. 而在他们的生活中，他们忽略了，他们没有把神的话语行在他们的生活当中。 So, orang-orang seperti ini tidak lebih seperti gambar karikatur ini, bukan? 如果是这样的话，这个人的这个描述就跟这个漫画的图像一样吗？ Pengetahuan tentang hal-hal rohani itu semakin gemuk di kepala dan membesar di kepalanya. 就是在我们的脑袋里很多这个圣经的知识，而且我们的头已经变成装得很满了、很大了。 Namun anggota tubuh rohaninya justru semakin menipis oleh karena tidak digunakan. 而属灵的身体，因为我们没有去使用它，使到我们的这个属灵的身体变成很瘦弱。 Hari ini kita adalah orang-orang yang setiap minggunya disuguhi oleh firman Tuhan. 今天我们每一个人，就是每个星期天，我们来到神的教会来听神的话语， Mengikuti setiap persekutuan selalu disuguhkan oleh firman Tuhan. 就是每一次来到参加这个聚会，都是以神的话语来装备我们。 Setiap pagi ketika kita bangun di WA sudah ada bacaan Alkitab setahun. 就是每天我们睡醒的时候，醒来的时候，在我们的手机里面就有每一年的读经的这个信息在里面。 Kita terlihat seperti orang-orang yang bergaul dengan firman, bukan? 外表看，我们是跟这个圣经很有这个交往，很有交通。 Setiap pagi kita diajak untuk membaca firman. 每天早上，我们要邀请我们来读圣经。 Setiap beribadah selalu disuguhi oleh firman. 就是每次我们参加敬拜的时候，就有上帝的话语来教导我们。 Maka betul kita adalah orang-orang yang bergaul oleh firman. 是的，所以我们跟圣经是有一个很深的这个交通。 Tapi sudahkah kita melakukan firman yang kita baca hari ini? 但是我们是否已经去行了我们今天所读的这个经文？ Atau jangan-jangan betul yang dilakukan oleh yang dikatakan oleh John Carson? 或者是就好像 John Carson 所讲的， Kita hanya sebagai penonton dan penikmat firman. 而且我们只是一个观众，和是在哪里享受神的话语。 Tetapi firman Tuhan yang kita dengar sama sekali tidak mendorong kita untuk melakukannya. 但是我们所听的话也没有推动我们去行主的话。 Surah perikop yang tadi kita baca itu mengajak jemaat yang dipimpin oleh Yakobus untuk melakukan firman. 就是刚才我们读的经文里面，就是雅各要来推动这些信徒们来行主的道。 Lantas bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? 然而我们的生活的情况又是如何呢？ Dan lantas bagaimana untuk menjadi pelaku firman itu? 那我们应该怎么样成为一个行道的人呢？ Mari kita mengoreksi diri kita melalui apa yang tadi kita baca melalui firman hari ini. 我们来从刚才的话语中，我们来省察我们自己。 Yang pertama, saudara mau mendengar dan menerima firman dengan lemah lembut. 就是我们有一个温柔的心来领受神的话语。 Saudara, untuk menjadi pelaku firman bukan bicara tentang keadaan kita baik-baik saja. 就是说，我们要去行得到，不是说在我们一切都是很顺利的环境之下，我们才去行道。
Tapi dalam keadaan kita yang tidak baik sekalipun, kita mesti melakukan firman. 就是我们在最不好的情况下或者环境之下，我们也要去行主的道。 Sekalipun hari ini kerap kali masih ada orang Kristen gagal untuk melakukannya. 就是在今天也还有好多人，他们不能够去行主的道， Khususnya ketika mereka menghadapi situasi sulit. 就是特别在面对这些困难的问题的时候， Dan situasi sulit itu belum juga selesai. 就是整个面对的问题、困难的问题还没有解决， Maka mereka susah sekali untuk menerima dan mendengar firman. 所以这样的心情很难去领受神的话语，而且也很难去行主的道。 Di tengah seperti itu mereka merasa bahwa firman yang didengar itu sama sekali tidak cocok. 就在这样的情况下，在他们的心情里面，他们觉得所听到的这个话语是不合适的、不适合的。 Firman yang didengar itu sama sekali tidak relevan atas hidupnya. 就是所听到的这个话语对他来说是没有作用的。 Padahal saudara bukan tentang firman yang tidak relevan atas hidup kita. 而弟兄姐妹们，不是神的话语不适合我们的整个生活环境， Tetapi karena keegoisan kitalah yang membuat firman itu tidak cocok dan tidak relevan atas hidup kita. 那是因为我们自私的心理，让我们所听到的话语觉得对我们来说是不合适的。 Kita ingin seperti ini, tetapi firman justru kerap kali berbicara sebaliknya. 我们的心里希望是这样，但是上帝的话语却是另外一种，不合我们的心意。 Maka hal seperti itulah keegoisan mulai mendesak kita untuk mengikutinya. 所以就是因为这个自私的心理在我们心里面一直作祟， Sebab itu kita merasa bahwa firman itu tidak cocok. 所以我们觉得这个神的话语对我们来说是不合适的。 Saudara, hal ini membuat Yakobus mengajak jemaat-jemaat yang dipimpin untuk tetap melakukan firman yang didengar. 就是因为在这样的情况下，雅各他就要鼓励他的这个会友们一起来行这个主的道。 Karena setiap mereka, termasuk kita hari ini, adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. 因为我们现在每一个人在主耶稣基督里，我们已经是一个自由的人。 Maka seharusnya bukan tentang keegoisan kita, tetapi bagaimana hidup oleh iman di dalam Kristus yang telah mengasihi dan mati bagi kita. 不是因为我们自己自由的心里，而是在我们的心里是主耶稣在我们的心里是一个怎样的人。 So Yakobus berbicara hal itu pada saat gereja mengalami masa sulit selama 20 tahun. 雅各说这一句话，是因为他们的教会在那时候已经面对了20年的这个困境。 Dan menariknya masalah mereka belum selesai, tapi Yakobus terus memperdengarkan firman itu. 就是说他们的问题还没有解决，但是雅各一直把这个信息传给他们。 Masa sulit seperti apa yang mereka alami, saudara? 他们所面对的这个困难是什么呢？ Saudara, masa sulit mereka bukan datang dari diri mereka atau dari dalam. 他们所面对的问题不是他们在内部的问题而已， Tapi itu juga datang dari luar, saudara. 而且不但是在内部，而且在外部，在外面也有一些的问题。 Pada saat itu terjadi kelaparan yang besar sehingga menciptakan kemiskinan. 就是在那时候，他们面临很大的饥荒，所以他们面对这个贫穷。 Bahkan pemimpin-pemimpin Yahudi yang ada di Yerusalem menganiaya mereka. 甚至于在那个耶路撒冷的这个领袖也在那边逼迫他们。 Maka saudara, ini bukan suatu gambaran yang mudah untuk dilalui, bukan? 就是在这样的情况下，是很难的去每一天怎么样去度过的。 Tapi justru Yakobus mendesak mereka untuk menunjukkan hidup seharusnya di dalam firman. 但是就是在这样的情况下，雅各敦促他们应该展现出主的话语在这个他们应有的生命当中。 Saudara, sekali lagi ini bukan perkara mudah untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang egois. 就是说，这样的问题对我们是自私的人来说是很难去行的。 Tetapi Yakobus juga menyadari akan hal ini, saudara.
但是雅各他也意识到这一点。 Maka di ayat 19 hingga ayat yang ke-20 di sisi lain kita diperlihatkan karakter yang muncul ketika kita berhadapan dengan firman. 就是在19节到20节里面有谈到，当他们面对这个问题的时候，他们的心情、他们的表情是怎么样的？ Apalagi pencobaan dan kesulitan itu belum juga selesai. 更何况是他们所面对的困难或者是试炼还没有解决的时候， Maka mereka akan menutup telinga mereka rapat-rapat. 所以他们把掩住他们的耳朵。 Mereka tidak mau mendengar suara firman, tapi suara diri sendiri itulah yang mereka mau dengar. 他们不要听神的话语，而是他们听他们自己的心声。 Kemudian mereka juga kehilangan kesabaran. 而且他们也失去了这个忍耐， Sehingga yang keluar daripada mulut mereka adalah kata-kata keluhan dan umpatan. 之所以他们从他们口中所出的话语，都是一些生气的话或者是怒气， Dan mereka marah, saudara. 他们就是在那里愤怒， Saudara, marah di sini lebih daripada itu. Mereka murka. 就是他们生气，而且他们在那边回谤。 Tetapi di sisi lain, Yakobus mengingatkan apabila karakter ini muncul, 但是在另一方面，雅各说，如果是这样的品格出现性情， hendaknya kita mengendalikannya cepat-cepat. 所以我们要控制住。 Jika tidak, hal ini akan menimbulkan sesuatu yang kotor dan menjijikkan di hadapan Tuhan. 如果我们没有控制这样的心情，那么就会出现一些污秽或者一些肮脏的事情。 Maka Yakobus menasihati supaya mereka menerima firman dengan lemah lembut. 所以雅各再次提醒他们，他们要有一个温柔的心来领受神的话语。 Bukankah hati yang penuh dengan kemurkaan adalah orang yang sulit untuk mendengar nasihat orang lain? 一个心里充满这个愤怒的心情，是很难去领受上帝的话。 Tapi berbalik, ketika hatinya penuh dengan kelemah lembutan adalah seorang yang mudah untuk diajar, bukan? 而反过来，如果我们是一个温柔的心，我们一定能够很好的来领受上帝的话语。 Sebab itulah Yakobus mengingatkan mereka untuk memiliki hati yang lemah lembut untuk mendengar firman. 所以雅各再次提醒他们，要以温柔的心来领受上帝的话语， Bukan menutup atau membantah ketika firman itu didengar di telinga kita. 是当这个神的话语，我们不是掩着我们的耳朵，而且我们去对这个神的话语有所抗议。 Sekalipun keadaannya baik ataupun tidak, saudara. 就是无论是在这个好的环境下，或者是不好的情况下， Charles Spurgeon mengatakan begini. 查勒他这样说， Maka hal pertama adalah menerima. 就是首先我们要来领受。 Kata menerima adalah kata Injil yang sangat instruktif. 这个领受是在福音里面，它是一个很有启发性的词。 Menerima adalah pintu di mana kasih karunia Tuhan itu masuk kepada kita. 这个领受就是这个上帝他已经打开进入了我们的心门。 Kita tidak diselamatkan dengan bekerja, 我们得救不是因为我们努力的工作， tetapi dengan menerima. 而是我们领受， Bukan dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan, 不是因为我们给上帝什么而我们才得救， tetapi dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. 而是上帝他赐给我们， Dan kita hanya menerima darinya. 而且我们从上帝那里所领受的。 Untuk masuk di dalam surga saja kita diselamatkan, kita cukup menerima. 就是说，我们要到天堂，我们只要领受上帝就好了。 Untuk menjalani kehidupan yang benar di tengah dunia ini, Tuhan juga minta cukup menerima firman. 就是我们在这个世界上，我们要来行主的真理，他也是叫我们要领受就好了，就够了。 Saudara, setiap kita yang sudah dimerdekakan masih terus bergaul dengan yang namanya penderitaan dan pencobaan, 就 bukan? 是我们已被救主拯救、已经得自由的人，但是我们还是一直跟这个世上的一些邪恶打交道。 Tapi sekali lagi, terima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. 就是再一次来提醒我们，我们要领受以温柔的心来领受主的话。 Saudara, bukankah Roh Kuduslah yang menolong kita sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan? 就是因为圣灵帮助我们，使到我们明白主的话语。
Roh Kuduslah yang menolong kita untuk firman itu bekerja di dalam hati kita. 就是圣灵帮助我们，让神的话语在我们里面动工。 Lantas mengapa sulit sekali melembutkan hati untuk menerimanya? 但是我们为什么不能够以温柔的心来领受呢？ Kalau begini saudara perhatikan. 所以我们要来注意， Jangankan menjadi pelaku firman, mendengar saja kita tidak mau. 就是说不要让我们成为一个行道的人，我们听到而已，我们都不愿意。 Sudah kapan sih kita senang untuk mendengar firman? 就是在什么时候我们很心甘情愿的来听神的话语呢？ Mungkin saat firman itu berbunyi menyenangkan di telinga kita. 可能这个上帝的话语在我们的耳朵听了，好像让我们很高兴。 Firman itu berbicara tentang berkat dan motivasi hidup. 就是上帝的话语讲到一些祝福的话语， Tapi jika firman itu berbicara tentang penghakiman, tentang dosa, tentang tuntutan, disitulah kita tidak mau. 但是如果上帝的话语在哪里讲到审判，讲到这个一些审判的事情，我们就不愿意听。 Dalam kondisi kita tahu bahwa Tuhan belum menjawab doa-doa yang saya panjatkan, masalah belum selesai, mungkin di situ kita tidak mau dengar firman. 或者是我们的祷告，上帝还没有垂听的时候，我们也不愿意去听上帝的话语。 Bukankah kita adalah orang-orang yang tidak sabar, saudara? 是不是我们是一个没有耐心的人呢？ Dan tanpa sadar, kita adalah murid-murid yang membatasi firman itu bekerja. 就是说，我们没有醒悟到，我们就是在哪里限制这个圣经的话语在我们里面动工。 Sudahlah, toh juga Tuhan tidak jawab-jawab pergumulanku. 就是说，算了吧，我的祷告，我的挣扎，上帝都没有垂听。 Toh kondisi sulit belum juga selesai. 我就是面对的问题还没有解决。 Sudah terima dan dengar firman Tuhan itu dengan lemah lembut. 就是说，我们要来领受，而且听上帝的话语，应该是一个温柔的心。 Karena sang firman Tuhan itulah yang telah menjadi manusia yang telah menyelamatkan kita, bukan? 因为这是道成了肉身，而且来拯救我们。 Maka lakukan firman Tuhan dengan terlebih dahulu menerimanya dengan lemah lembut. 就是说，我们要去行道，就是我们要一个温柔的心来，先来领受他的道。 Yang kedua, saudara tidak hanya mendengar tetapi melakukannya. 第二就是说，我们不单单听到，而且我们要行道。 Yakobus berbicara di awal dia berbicara tentang penerimaan terhadap firman. 雅各他起初就讲到我们领受上帝的话语， Tapi ternyata itu tidak cukup, saudara. 但是这是不够的。 Ada sebuah kelanjutannya dan ini berbicara tentang prakteknya. 接下来他就是要我们去实践，去实现上帝的道。 Bagi Yakobus, orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya, dia berdosa. 就是雅各说，如果知道上帝的话语的人，但是他不去实践的话，他就是一个罪人。 Dia tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, sama dengan dia berdosa. 就是他知道我们应该行善，但是我们不去行善，也是犯罪。 Orang-orang ini hanya berhenti pada kekaguman saja. 就是他们只是在那边以钦佩而已，就停止在那里。 Mereka berhenti dengan rasa yang terhibur oleh firman. 他们就是因为上帝的话语已经他们得到安慰，他们就停止在那里。 Mereka hanya berhenti mengalami rasa puas oleh firman. 就是他们接着神的话语，直到他很满足， Tapi sama sekali tidak ada tindakan nyatanya. 而他们没有实际的行动， Sungguh ironis, bukan? 这是一个很大的讽刺。 Yakobus menyebut orang-orang ini adalah orang-orang yang menipu dirinya sendiri. 雅各他就称这样的人是在欺哄自己， Karena mereka sudah mendengar firman tapi tidak melakukannya. 因为他们已经听了上帝的话语，而且他们不去行。 Saudara, ketika kita bersiap untuk ke gereja, pasti kita berkaca terlebih dahulu. 各位弟兄姐妹们，当我们要来到教会的时候，我们一定会对着镜子。 Cermin itu tidak pernah bohong, saudara. 这个镜子它从来不会欺骗我们， Cermin itu bisa memberitahu kita area mana yang kurang sempurna. 就是在镜子里面，我们可以看到我们在哪一方面做得不好。 Tapi ada orang ketika dia bercermin, 但是有的人他对着镜子， dia melihat misalnya lipstiknya melebar, saudara. 他看他的口红可能已经涂到外面了， Tapi kemudian mereka mengabaikannya. 但是他们就不去管它。 Nah, orang-orang
Orang-orang seperti inilah yang dianggap Yakobus seorang yang menipu dirinya sendiri. 像这样的人，雅各就称他们就是个欺哄自己的人。 Firman itu sebagai cermin. 这个上帝的话语就好像一面镜子， Kita mungkin mendapatkan banyak sekali dari manfaat firman. 可能我们在这个上帝的话语里，我们得到很多的好处， Entah itu teguran, dorongan yang harusnya kita lakukan. 或者是很多的指责，或者是很多的鼓励， Tapi kita abaikan, saudara. 但是我们却忽略了。 Orang-orang seperti ini dianggap Yakobus sebagai pendengar yang menipu dirinya. 这样的人，雅各称回他们，他们是在欺哄自己，在自欺欺人。 Orang-orang yang dipimpin oleh Yakobus pada saat itu macam-macam. 就是那时候雅各所带领的人有好多种， Ada yang kaya, tapi juga ada yang miskin, saudara. 有富有的，也有贫穷的。 Dan dalam masalah yang terjadi selama 20 tahun itu, 在这个20年里面， membuat orang kaya itu berhenti untuk menunjukkan kemurahan hatinya kepada yang miskin. 就是在这20年里面，那些富有的人，他们没有一个良善的心去帮助这些贫穷的人。 Mereka lupa bahwa hidup mereka adalah cerminan dari firman yang telah menyelamatkan mereka. 他们忘记了他们的这个生命，就是这个上帝的话语的一面镜子来帮助他们。 Mereka harus menampilkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. 他们应该在这个世界上应该有来彰显神的国， Tapi mereka mengabaikannya. 而他们忽略了，他们轻视。 Kenapa, saudara? 为什么呢？ Karena mereka kehilangan imannya 因为他们失去了他们的信心， untuk senantiasa berkomitmen mengejar kehendak Allah. 就是他们没有这个信心去追求上帝所要他们做的， Untuk terus-menerus menghadirkan keadilan Allah di tengah dunia. 就是继续不断的将上帝的话语带到这个世上。 Mereka takut jika mereka terus menolong sesamanya yang miskin itu, nanti mereka menjadi miskin. 他们害怕，如果他们不断的帮助这些贫穷的人，他们也变成了贫穷。 Tidak ada keadilan bagi dirinya. 对他们来说，这是一个不公义的。 Saudara, ini menunjukkan bahwa mereka hilang iman di dalam Tuhan. 在这里就可以说，他们在主里面，他们已经失去了他们的信心。 Mereka hanya memikirkan kehendak diri mereka dan juga keadilan dirinya sendiri. 他们就是为他们自己的利益和他们自己的这个益处来想来着想。 Saudara, bukankah hal ini bisa terjadi pada hidup kita? 这一点，这样的情况在我们当中也会出现。 Mungkin ketika kita merasa pemasukan kita mulai menipis. 可能我们觉得我们的收入已经很少了， Tapi selama ini kita sudah membantu orang ini. 我们已经帮助某一个人， Dan mungkin kita berkata, sudahlah berhenti untuk membantu. 可能我们会想，我们已经帮助他的很多了，我们已经就够了。 Nanti kalau habis, gimana dengan keadilan diri sendiri? 如果我们已经这个钱已经完了，那我们对我们自己来说是怎么样呢？ Kita 公平吗？ Kita kehilangan iman kita kepada Tuhan, saudara. 就是我们对上帝，我们已经失去了我们的信心。 Saudara, kerap kali kita mengejar keadilan diri kita, bukan? 就是我们常常就是在哪里追求我们自己的这个公平， Dan kehendak diri kita itulah yang menjadi Tuhan atas hidup kita. 就是我们自己的私意，就是成为我们的这个上帝。 Saudara, bentuk pengabai firman seperti apa sih yang masih kita gumulkan hari ini? 就是我们现在是以什么样的心理，以什么样的挣扎，就是说让我们能够去忽略上帝的道。 Saudara, zaman kuno disebut layak untuk menjadi murid adalah ketika mereka mendengarkan dan melakukan apa yang diajarkan oleh gurunya. 就是在古代，如果要成为一个门徒，就是说他们应该去听这个老师的教导，而且去行老师所教他们做的事情。 Demikian juga dengan Tuhan Yesus Sang Guru Agung kita, saudara. 同样的，我们的这个耶稣基督就是我们伟大的老师， Ia tidak mencari penggemar 他不是在哪里找粉丝， atau orang yang hanya mengagumi pengajarannya 或者是只有在哪里很钦佩他的教导， atau orang yang hanya sekedar menyetujui pengajarannya. 或者是只对他的教导认同的人。 Tapi yang ia cari adalah orang-orang yang mau jadi pelaku firman. 而他要寻找的是一个要行他的真理，而且行他的话、他的道的人。 Matius 7 ayat 24 sampai 27. 就是在马太福音第7章24到27节。
Di situ mengatakan bahwa orang yang tidak hanya mendengar, namun melakukan firman Tuhan disebut bijaksana. 在那里说，不单单听主的道，而且去行主的道的人，是一个有智慧的人。 Ketika kedua hal ini dilakukan, mereka memiliki landasan yang sangat-sangat kuat. 就是这两点，如果他们去行的话，那么他们的基础、他们的根基是很深的。 Sehingga memampukan mereka untuk menahan badai kehidupan yang tak dapat terhindari di dalam dunia ini. 就是因为这个根基，使到他们能够去面对他们生活中的这个许多的困难。 Namun sebaliknya orang yang hanya mendengar adalah orang yang bodoh. 然而，如果只有听到的人，而且他们不行道的人，他们是愚昧的人，是无知的人。 Saudara, hal terburuk yang kita lakukan adalah ketika kita menipu diri kita sendiri. 就是说，最糟糕的事情就是我们在哪里欺哄自己。 Menipu diri sendiri adalah sesuatu yang sangat konyol, saudara. 就是欺哄自己是一个很愚昧的行为。 Maka ketika kita hilang iman, 如果我们失去了信心， kita tidak dapat menjadi pelakunya firman. 所以我们不能够去行主的道。 Maka peliharalah iman itu di dalam Tuhan, saudara. 所以我们要在主里面，我们怎么样来培养我们的这个信心？ Yang ketiga, saudara, mengerjakan perintahnya melalui peran dan panggilan hidup kita. 第三就是说，通过我们在生活中的各个角色，我们来执行主的命令、主的话。 Hukum dan firman adalah dua hal yang terlihat beda, namun punya tujuan yang sama. 就是立法和主的道看来是好像两件不同的事情，但是他们的目的是一样的。 Firman itu merujuk pada firman kebenaran yang telah menyelamatkan kita. 就是道，就是这个真理，就是这个真理来拯救我们。 Sedangkan hukum itu merujuk pada 10 hukum di dalam perjanjian lama. 但是这个立法是在旧约里面所讲的这个十条诫命。 Maka untuk menjadi pelaku firman, perhatikan firman dan hukumnya. 就是我们要去行主的道，我们就要去仔细的去检查这个立法和上帝的话语。 Dan ini perlu diterapkan di dalam setiap aspek panggilan hidup kita. 就是在我们生活的各个层面，我们都要去实行这样的事情。 Jika panggilan kita di dunia kerja, saudara, 比如说，神呼召我们在我们工作的地方， jalankan firman dan hukumnya. 就是我们在我们工作的场所，我们要去施行主的这个道，还有主的立法。 Tunjukkan sebagaimana orang yang sudah ditebus di dalam dosa. 就是说，我们要表现出我们是由于神拯救了我们。 Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mudah untuk mencuri hak orang lain. 就是说，我们不很容易去被人怀疑。 Kita tidak berdusta dan tidak mengingini milik orang lain di dalam dunia kerja kita. 就是在我们工作的场所，我们不做欺骗，而且我们不去想要别人的东西。 Dan ini berlaku setiap panggilan hidup kita, baik pelayan Tuhan ataupun ibu rumah tangga. 就是这样的呼召，就是这样的情况。无论是我们是做侍奉工作的，或是做我们家庭主妇， Nyatakan kekudusan itu melalui hidup kita. 接着我们的生活，我们要表明我们的圣洁。 Saudara, di akhir perikop Yakobus memberikan ciri pelaku firman. 在最后的这个经文里面，雅各他谈到了这个不去行道人的这个话的人。 Dan kiranya ciri ini sudah termanifestasi di dalam hidup kita. 就是这个特点可能已经在我们的生命里面。 Saudara, Yakobus mengatakan ketika kita menerima firman dengan iman yang murni, 他说，如果我们以一个圣洁纯净的心来领受上帝的话语， maka akan membawa ketaatan dan agama yang benar. 所以他带领我们一个顺服，而且还有这个顺服的心。 Sebab itu orang yang menjadi pelaku firman, dia akan mengekang lidahnya. 因为一个遵行主的话语而去行主话语的人，他一定会勒住他的舌头。 Mereka tidak akan berbicara tentang kepahitan. 他们没有在那边讲一些苦毒的话语， Dia tidak akan berdusta dan berbohong. 他们不说谎话，不欺骗人， Tidak memfitnah. 没有在那边诽谤人， Tidak bergosip. 不在那边讲人家的闲言闲语。 Berkata kasar dan kotor tidak ada padanya. 这从这个粗鲁的话语或者一些脏话不从他们的口中出来。 Pelaku firman akan menjaga dengan baik lidahnya.
就是一个行道的人，他们一定会垒住他们的石头。 Sudahkah itu muncul di dalam hidup kita? 在我们的生活当中，是否已经有这样的？我们已经实行了。 Yang kedua, menunjukkan belas kasih. 第二就是说，我们要要有一个怜悯的心。 Kepada siapa kita harus menunjukkan belas kasih? 我们应该向谁表现出我们的怜悯呢？ Konteks Yakobus adalah orang-orang yang miskin, janda, anak yatim. 就是雅各说，就是那些寡妇还有孤儿。 Dan kepada orang-orang inilah mereka diminta untuk menunjukkan kasih itu. 就是这些人需要我们对他们的爱。 Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. 他们不能够帮助自己。 Sama seperti kita tidak mampu menolong dan menyelamatkan diri kita sendiri di hadapannya. 就是好像我们一样，我们也不能够来拯救我们自己。 Sebab itu ini menjadi panggilan dan tugas kita, saudara. 所以这是上帝对我们的呼召，也是我们的责任。 Hadirkan kerajaan Tuhan kepada mereka. 就是我们要以上帝的国在他们的当中表现出来。 Bawa mereka kepada Yesus Kristus. 我们要带领他们来到上帝的面前，主耶稣的面前， Supaya mereka melihat bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup mereka. 让他们看到主耶稣能够帮助他们，能够改变他们。 Tapi masalahnya untuk pergi memberitakan firman Tuhan kita begitu sangat takut sekali. 但是我们要去把这个福音传给他们，是一件很难的事情。 Kita kehilangan iman. 我们失去了信心， Kita tidak mempedulikannya. 我们不去管他们， Sudah betul kita menunjukkan belas kasih, saudara. 我们已经对他们表现我们的怜悯吗？ Saudara, yang ketiga tidak ada di slide, saudara ya. 第三， Yakni itu ada di ayat terakhir yang menunjukkan kekudusan hidup. 就是说我们的生活要有一个圣洁。 Jangan biarkan hidup kita dinodai oleh rupa-rupa dosa di dalam dunia ini. 就是在世上，我们的生活不要让一些的这个污秽的事情所沾染， Jangan biarkan kita tercemar oleh karena dosa. 不要因为我们的罪使到我们污秽了。 Tapi kita mesti hidup lurus di hadapan Tuhan. 而且我们在上帝的面前，我们要过一个义的生活。 Saudara, 3 hal ini mudah untuk dilakukan. 这3点我们能够很容易去行吗？ Saudara, mari kita tidak menunjuk orang lain, tapi kita menunjuk diri kita. 让我们自己来自己审查自己，我们不要去想到别人。 Saya dan juga saudara masih terus belajar untuk ini. 我和你们都是在这里不断的学习。 Sekalipun kita diselamatkan, pengudusan itu masih terus-menerus kita kerjakan. 虽然我们已经被拯救了，但是我们还要不断的来洁净我们自己。 Sebab itu mintalah Roh Kudus memampukan kita. 所以我们要求圣灵来帮助我们。 Kita kerap kali gagal mengekang lidah kita. 我们常常会不自觉的，我们不能够垒住我们的舌头。 Kerap kali oleh karena keegoisan kita menutup mata dan tindakan kita menunjukkan kasih. 因为我们自私，让了我们装作看不到。 Kerap kali oleh karena kepentingan diri kita, kita dengan mudahnya tercemar oleh dosa-dosa dunia. 就是因为我们为了我们自己的利益，而且我们在这个世上我们的犯罪了。 Beberapa hal yang lalu muncul berita seorang pelayan Tuhan yang melecehkan lawan jenis. 不久之前有一个上帝的仆人，就是他在那边骚扰这个异性， Ia bertindak kotor dan menjijikkan di hadapan Tuhan. 他在上帝的面前已经犯下了一些下流的这个举动。 Hari ini saya tidak tahu di luar sana apa yang kita hadirkan melalui panggilan hidup kita. 但是我们不知道，在我们神呼召我们的这个场所，我们应该我们怎么样？ Mungkin kita seorang yang suka berkata kasar, 可能我们是一个爱说这个粗糙坏的人， atau seorang yang menyepelekan dan mengabaikan orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. 或者是别人需要上帝的爱，而且我们不去理睬他们。 Saudara, hal ini hanya diri sendiri dan Tuhan saja yang tahu. 这一点只有我们自己和上帝知道。 Dan ketika kita menyadari ketiga ciri ini tidak muncul pada hidup kita, 如果这3点这个特点在我们生活当中没有出现的话， atau mungkin masih ada PR yang harus kita perbaiki, 可能还有许多的功课我们应该去学习或者去更正。 mari memohon pengampunannya dan minta Tuhan yang tolong. 我们祈求上帝帮助我们，赐美我们，帮助我们， Supaya kita dapat menunjukkan karakter Kristus itu dimanapun dan kapanpun.
所以让我们无论在我们在哪里何时何地，我们都能够表现出上帝的这个慈爱，上帝的道。Saudara, sesungguhnya ada hal yang menghiburkan kita. 事实上有一些事情呢，我们得到安慰。 Kabar baik menjadi pelaku firman adalah mereka diberkati oleh Tuhan. 就是一个行道的人，他是一个有福的人。 Mereka yang merenungkan siang dan malam, kata pemazmur, adalah orang yang berbahagia. 就是这些思想上帝话语的人，他们是有福的人。 Dalam khotbah Yesus juga mengatakan mereka adalah orang yang menerima makarios. 就是在这个他的讲道里面，他也是有谈到。 Tetapi mereka yang tidak mau menerima, mendengar, dan melakukan firman Tuhan, 但是他们不要听，而且不要领受上帝的话语，也不要去行上帝的话语的人， hanya akan mendatangkan penghakiman. 那他们会带来的这个审判。 Setelah kita bersyukur bahwa gereja kita memandang penting akan pengajaran firman. 我们感谢神，我们的教会很重视这个我们对上帝的话语， Dan juga mendorong jemaat untuk dapat mencintai firman Tuhan. 而且鼓励我们每个信徒们，我们要来喜爱这个上帝的话语。 Sebab itu gereja kita tidak hanya memikirkan pengajaran firman yang ada di dalam mimbar ini. 所以我们的教会不单单在这个讲台上来教导我们有关上帝的话语， Namun juga memberikan sarana untuk kita dapat mencintai firman. 而且给我们许多的条件，让我们能够来喜爱上帝的话语。 Melalui saat teduh dan bacaan Alkitab setahun yang diberikan melalui WA. 就是借着我们的读经祷告，而且我们一整年的这个读经运动。 Saudara, karena hal ini gereja tahu dan sangat-sangat sadar 因为我们教会知道，而且我们很清楚的知道， bahwa kehidupan yang didasarkan kepada kebenaran firman adalah benar dan jauh lebih baik. 就是说我们的整个生命是要以上帝的话语成为根基，这是一个很重要的事情，而且是一个很好的事情。 Tapi perkataan Charles Spurgeon sekali lagi harusnya menegur hidup kita. 但是在他的有一句话再次的责备我们， Ini harus menjadi peringatan bagi kita. 对我们来说是一个警告。 Dia mengatakan bahwa aku takut kita punya banyak hal ini pada semua jemaat. 但是我担心在我们会众中有很多这样的人， Ada pendengar yang mengagumi, 就是有一个很欣赏而且很钦佩的观众， pendengar yang penuh dengan kasih sayang, 而且很充满深情的这个听众， pendengar yang melekat. 或者是只有互加或者互合的听众。 Tapi semuanya adalah pendengar-pendengar yang tidak diberkati. 而这样的听众是被蒙福的听众， Karena mereka tidak melakukan firman Tuhan. 因为他们不去行上帝的话语， Ironis, saudara. 这是一个很大的讽刺。 Saya berdoa agar gereja ini tidak ada seperti orang yang seperti ini. 我祷告我们的教会没有这样的人。 Saudara, mengerikan jika perintah yang sudah diperdengarkan sama sekali tidak kita kerjakan. 所以如果我们已经听了上帝的话语，而且我们不去行的话，这是一个很悲哀的事情。 Saudara, ada banyak contoh pengabai firman. 有好多的例子，就是因为他们忽略了上帝的话语。 Israel diangkut oleh Asyur itu oleh karena apa, saudara? 这个以色列他被这个耶稣所掳去，为什么呢？ Karena ketidaktaatannya pada firman. 因为他不顺服上帝的话语。 Saul itu ditolak oleh Tuhan 扫罗他被上帝拒绝， karena gagal menuruti perintah Tuhan dengan benar. 因为他没有遵行上帝的话语，因为他遵行话语的事上他失败了。 Yunus karena penyimpangannya pada firman membuatnya menerima peringatan dari Tuhan. 约拿他就是没有遵行上帝，他违背了上帝的话语，而且他得到了警告。 Ngeri kalau firman itu sudah kita dengar tapi tidak kita lakukan. 所以，如果我们已经听了上帝的话语，我们不去行，这是一个很可怕的事情。 Maka jangan main-main ketika firman itu bekerja di dalam hati kita. 所以，如果上帝的话语在我们里面动工的时候，我们不去重视它， Segera lakukan itu. 我们要快快的去实行。 Sudah berbeda dengan Tuhan Yesus, bukan? 和主耶稣是很大的不同。 Umur 12 tahun dia sudah bergaul dengan firman Tuhan. 主耶稣他12岁，他就在那里不断的读经和圣经有这个交通。 Ia sangat cinta dan setia melakukan firman Tuhan. 他就是很忠心的去实行上帝的道。
Dan keciptaannya ini ditunjukkan dengan tindakan nyata. 就是他以他的实际行动来证明， Dengan ia mengesampingkan nyawanya diri 就 sendiri. 是他轻看他自己的生命， Tetapi karena ketaatan pada firman, 就是因为他对上帝的话语的顺服， justru ada kabar baik yang menyukakan hati semua orang. 就是因为他对上帝的话语的顺服，让我们每一个人都有一个很喜乐的消息。 Lantas bagaimana dengan kita? 然而我们又如何呢？ Kita mau menjadi pengabai firman? 我们是不是要不重视上帝的道呢？ Atau kita mau belajar meneladani Yesus Kristus? 而是我们要效法主耶稣，我们来效法他。 Sudahkah kita hidup sebagai pelaku firman Tuhan? 在我们的生活当中，我们是不是已经成为一个行道的人呢？ Sejauh mana ketaatan kita untuk melakukannya dalam aspek hidup kita? 就是在我们生活的各个层面，我们是否已经去实行上帝的道？ Kiranya setiap hari kita dimampukan oleh Roh Kudus 但愿在我们每一天，圣灵给我们这个能力， untuk menerjemahkan firman yang kita terima 能够来翻译我们所听、所领受的话语， melalui tindakan nyata kita. 接着我们的实际行动表现出来。 Terlebih-lebih Roh Kudus memampukan kita untuk selalu hidup benar di hadapannya. 就是圣灵的感动，让我们能够在主的面前，活出一个义的生活。 Mari segera perbaiki dan mohon belas kasih Tuhan. 我们求神怜悯我们，帮助我们。 Kita satu di dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa dalam kerajaan surga, seharusnya kami adalah orang-orang yang mau dan harus menghargai firman Tuhan yang ada di hadapan kami. Tuhan sudah memberikan firman-Mu dekat dengan hidup kami. Namun nyatanya dalam kehidupan ini kami adalah orang-orang yang hanya pengabai firman. Tuhan, kami tahu dan kami belajar. Orang-orang yang tidak menjadi pelaku firman hanya akan mencelakakan dirinya sendiri di hadapan-Mu. Tetapi sebaliknya orang yang taat untuk melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Tolonglah kami Tuhan, dengan lemah lembut menerima firman setiap saat. Tolonglah kami Tuhan, untuk senantiasa terus memelihara iman kami, supaya ketika kami melakukan firman, kami tahu ada Tuhan, iman yang telah menyelamatkan kami lebih dulu itu. Ampuni kami, selama ini kami telah gagal. Dan kami mau pulang menjadi manusia-manusia yang baru, punya komitmen yang baru, mengejar apa yang Tuhan kehendaki, mengejar keadilan yang seharusnya ditunjukkan oleh orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan melalui mereka yang tertindas. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.阿门。